Bacaan yang ke-9, bacaan tajuk dia nombor 9, bacaan selepas berwudu. Nombor bacaan dia 13. Kita baca apa setelah kita berwudu? Kita baca, tengok dalam kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat tu dulu. Dia banyak bacaan. Nanti kita ambil bacaan yang kedua, yang ketiga. Ada 3 bacaan. Kita baca setakat tu, makna dia aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruhnya. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Cerita dia macam ni. Kita bagi cerita baru tuan-tuan rasa orang panggil naik zuk, naik semangat sikit. Seorang sahabat Nabi nama dia Uqbah bin Amir. Nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah ni dia jaga unta. Jaga unta ni duduk pada pasir lah. Dia gila dengan sahabat dia. Waktu hari ni dia jaga unta, sahabat dia mari dengan Nabi kuliah. Esok dia dengan kuliah, sahabat dia pergi jaga unta, ada shift. Kalau kita hari ni dia panggil kerja pakai shift. Gila. Tapi mereka tak mau terlepas ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku pergilah jaga. Bila dia balik pada waktu petang, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkuliah. Aku dengar Nabi kita bersabda, ma min muslimin yatawadda, tidak ada mana-mana orang muslim yang berwuduk, elok wuduk dia, kemudian dia pun solat sunat wuduk ke, kalau dah masuk waktu zuhur solat sunat qabliyah, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, dia solat itu hati dia betul-betul ingat kepada Allah, tak khayal, illa wajabat lahu jannah, nasai orang ni masuk syurga. Allahu Akbar. Qala faqultu ma ajwada hazihi. Oh, cantiknya, comelnya tazkirah yang disampaikan oleh Nabi ni untuk kita jaga wudu, jaga solat. Tiba-tiba ada seorang duduk belakang dia japu. Oh, kata-kata japu. Japu di mananya mencelah. Dia kata allati qablaha ajwad, yang belum pada mendengar tadi lebih sedap lagi. Apa dia? Aku berpaling tengok siapa dia yang bercakap ni. Faiza Umar. Yang kata tadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qal inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Aku tengok baru masuk sini. Sebab tu aku nak bagi tahu kamu terlepas yang awal. Apa dia yang awal? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda, tidak ada mana-mana seorang kamu yang telah berwudu, kemudian yubligh atau yusbigh, dia sempurnakan basuhan dia tu, 3 kali dengan mana sempurna wudu dia tu, dengan komo-komo je, dengan apa, selesai wudu dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu riwayat satu lagi. Apa kita dapat? Tulis tuan-tuan, tulis di kitab, mana ada kitab. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Dia baca je doa ni, nascaya dibuka bagi dia 8 pintu syurga, dia boleh masuk pintu mana dia nak. Allahu Akbar. Ada ini dalam Muslim, hadis yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil wuduk dengan sempurna, kemudian kita baca doa ni, dibuka untuk kita 8 pintu syurga. Abwabul jannah, 8 pintu syurga dibuka dengan sebab kita berwuduk dan kita bersyahadah. Jadi kalau kita duduk main wuduk, duduk buah-buah, sibuk dengan benda lain, lepas wuduk tak baca doa, rugilah kita. Allah Ta'ala beri peluang yang begini besar,
Peluang yang kita nak ambil ni begitu besar, tiba-tiba kita buat main-main, kita mengatakan Allahu Akbar. Maksudnya pintu syurga 8 dibuka semua sekali, mau pilih pintu mana nak masuk. Kenapa kita tak nak jaga wudu? Kenapa kita tak nak ambil doa wudu? Ada setengah-setengah di masjid ni dia tulis siap dah doa lepas wudu ni, tulis dah. Tapi tulis pun orang tak baca juga, rugi. Perisai Muslim ada dalam poket pun tak baca, rugi. Jadi daripada hadis ini, apa yang dapat kita fahami? Yang pertama, sahabat ni sangat loba menuntut ilmu. Sahabat Nabi sangat loba menuntut ilmu sehingga mereka tak mau. Dulu bukan ada rakaman macam kita ni. Zaman sekarang ni tak apalah, duk jaga unta tengah padang pasir boleh tengok live lagi. Macam orang sekarang ni tak apa, tak pergi masjid pun. Dulu belum PKP dulu ramai di masjid. Lepas PKP ni muka ustaz-ustaz pakai duk mengajar aku alam maya belakang dah. Duk live sana sini, dia kata tak pergi masjid pun boleh mengaji juga. Kalau tak sempat hak ni, kita lepas isya nanti kita ulang kaji balik, kita dengar balik punya rakaman. Banyak adalah alasan untuk tak pergi masjid, kita kata rugi tuan-tuan. Jadi sahabat ni sampai peringkat begitu sekali, mereka tak mau terlepas tak mau terlepas daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kena ambil wudu dengan sempurna, jangan duk sibuk-sibuk duk buat benda tu. Dan yang ketiga, jangan lupa baca doa selepas wudu. Itu yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua, tengok bacaan yang ke-14. Boleh sambunglah lepas pada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita sambung doa ni boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang bersih. Bersih di sini dua-dua. Bersih fizikalnya comel, bersih batinnya daripada sifat-sifat yang buruk, yang keji, daripada sifat yang tidak baik. Hadis ini rawahu At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, alhamdulillah. Dua, kita boleh baca. Dalil dia sama juga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu beritahu kepada kita, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, siapa dia berwudu dengan elok, kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka riwayat ni ada tambahan yang kedua, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibuka baginya pintu-pintu syurga, dia masuklah di mana pintunya dia nak. Kita kata alhamdulillah. Jadi elok sangat kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang bersih. Sebelum kita masuk solat, kita wudu, kita nak bersihkan jiwa kita. Barulah dalam solat kita tu, bila kita masuk solat dengan jiwa yang bersih, insya-Allah khusyuk itu lebih dekat. Khusyuk itu lebih dekat kepada kita sebab kita masuk dalam keadaan jiwa yang baik. Tapi kalau mari dengan jiwa hak serabut, duk mikir ke benda tu, mikir ke benda ni, jadi masuk dalam solat pun duk fikir benda tu, khayal banyak sangat. Sebab apa? Sebab kita masuk dalam keadaan otak kita terbelenggu dengan apa yang kita fikir. Otak kita terbelenggu dengan apa yang kita fikir. Sebab itulah kadang-kadang orang ni dia suka bermimpi. Dia mimpi tu benda dia mikir tu ya. Belum tidur dia tengok video gajah menitah jalan ke apa benda. Dalam mimpi nak apa gajah? Sebab dia tengok tu. Ataupun dia fikir satu benda, mana dia terbawa-bawa dalam tidur. Jadi kita ni bila kita nak solat ni, kita dah minta Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita, insya-Allah kita solat dalam keadaan aman, bersolat dalam keadaan yang bersih. Mudah-mudahan kita mendapat khusyuk yang begitu baik. Bacaan yang ketiga selepas wuduk juga, kalau kita boleh hafal tiga-tiga ni. Kalau tak boleh hafal tiga-tiga, ambil yang pertama tadi. Yang pertama tu, yang nombor satu.
Ataupun kalau nak tulis di tempat wuduk tu, tulis semua tiga-tiganya. Hak mana hafal yang mana satu, alhamdulillah. Bacaan yang ketiga daripada wuduk, selepas berwuduk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi Allah. Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku memohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadis ini dikeluar oleh Imam An-Nasai dalam kitab yang Amal Al-Yawm wal Lailah. Dan lain-lain ulama, alhamdulillah, sanadnya baik, sanadnya sahih. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kita bersabda, siapa dia ambil wuduk, dia baca doa ni. Siapa dia ambil wuduk, dia baca doa ni, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini ditulis, malaikat tulis fi raqid, ditulis dalam satu lembaran, thumma tubi'a, kemudian ditutup, falam yuksar ila yaumil qiyamah, tidak dipecah, tidak dibuka sampai pada hari kiamat. Thumma rufi'at, ada riwayat lain kata rufi'at tahtal arsh, malaikat simpan di bawah arsy. Ini bacaan-bacaan yang sangat besar ini. Kita mengatakan para jemaah sekalian, elok sangatlah kita baca doa ni. Dan doa ni juga mungkin tuan-tuan selalu ingat kan, doa ni biasa orang baca bila? Selepas majlis. Tidak dipanggil kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maknanya ada bacaan, dia baca, boleh baca banyak tempat. Baca doa ni di antaranya boleh baca di sini, dan boleh juga dibaca di tempat yang lain yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam doa Allahumma fatiras samawati wal ardh. Itu doa pada waktu petang, pada waktu pagi. Dan boleh juga doa itu juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, kita baca sebelum tidur. Jadi ada beberapa doa yang dia berulang, boleh kita baca sini dan baca di sini. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, inilah di antara amalan yang kita nak buat. Amalan yang kita nak buat iaitu bacaan-bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah, senang, dan dia mempunyai kedudukan yang begitu besar. Menduduki kedudukan yang begitu besar. Sebab apa besar? Yang pertama, riwayat daripada Nabi. Nabi sallallahu ajar, Nabi baca. Yang kedua, bila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bermakna kita telah mengikut apa yang dibuat, yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni suka sangat, nak sangat hak Nabi buat, tapi kadang-kadang tak jumpa benda. Hak Nabi ajar zikir, bacaan, tak ikut. Tapi kalau orang kata ni hak barang Nabi ni, hak jadi selalu. Sampai mereka air hak harga RM1, kalau jadi hak sunnah Nabi ni RM5 selalu sebotol naik. Maknanya kita tu suka ke benda, tak suka kepada ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah. Mari kita baca sama-sama sekali. Ambil, orang panggil ambil ijazah. Doa zikir selepas berwuduk kita baca. Selepas kita basuh kaki semua, kita baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat dah tu tak? Mana kalau ingat dah tak baca,
Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil jalan yang merugikan diri sendiri. Kalau tak ingat lagi, kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala izinkan kita hidup sampai hari ini untuk kita menerima ijazah bacaan yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita berwudu. Timbul lagi soalan yang sama. Tadi nak masuk tandas, saya baca. Habis selepas doa ni nak baca kat mana? Dalam tandas tadi baca. Kita keluar daripada tandas. Sebab itulah elok sangatlah para jemaah sekalian, kalau kita boleh buat di rumah kita, di bilik air kita tu, kalau rumah besar lah, rumah kecil apa nak buat, bilik air kita tu biar ada dua tempat buang air satu, tempat wuduk satu. Mana kita nak buang air besar atau kecil, ada bilik khas kecil, kamar kecil, ada setengah. Nah, bila selesai semua kita nak wuduk, kita keluar dekat sink, ambil wuduk itu, boleh baca bismillah, boleh baca doa selepas wuduk, alhamdulillah. Tapi kalau terpaksa kerana keadaan tidak mengizinkan, rumah sempit, rumah kecil, tak apa, ambil selesai basuh kaki semua, kita keluar baca doa. Cuma timbul ada satu lagi soalan, adakah kita adakah sunnah waktu kita baca doa tu kita tengok ke langit? Dia ada setengah bacaan ni dikata kita tengok ke langit, tengok ke atas, raf'un nazar ila sama, lepas pada kita wudu. Jawabnya ada sebuah hadis, ada hadis ini, hadis Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa dia ambil wudu dengan elok, thumma rafa'a nazarahu ila sama, dia tengok ke langit, sambil dia tengok tu kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya contohlah kalau kita ambil wudu, kalau ambil wudu dalam bilik air, nak tengok apa? Tengok atas nak buat cicak. Macam kita ambil wudu di tempat wudu di luar tu. Jadi elok juga lepas ambil wudu tu kita tengok, angkat kepala ke langit, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, dan muhaqqiqu al-musnad mengatakan sahih li ghairihi. Maknanya hadis itu sahih li ghairi, mana hasan. Jadi boleh kita amal dengan dia. Boleh jadi yang ni jarang kita buat. Ini insya-Allah lepas pada kita belajar ni kena buat. Kalau kita ambil wuduk di tempat terbuka, elok kita tengok ke atas sambil kita baca doa. Wallahu a'lam. Pasal apa nak nampak pintu langit terbuka ke macam mana? Kita kata wallahu a'lam. Itu di antara riwayat itu juga riwayat dengan sanad yang baik yang diterima. Kita kata alhamdulillah.